Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati pengerusi majlis yang berusaha barisan pekna hakim yang adil lagi bijaksana. Guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Rukun 5, jadi panduan. Hati bersatu, aman sentosa. Hidup harmoni, penuh keamanan. Itulah impian rakyat Malaysia. Saya berada di sini bukan sekadar menyampaikan ucapan, tetapi membawa satu misi penting, iaitu misi untuk menyegarkan kembali kefahaman dan penghayatan kita terhadap 5 prinsip utama rukun negara yang menjadi tiang seri negara. Sejak pasca peristiwa hitam 13 Mei 1969. Rukun negara bukan hanya teks hafalan di dinding kelas atau buku civics, tetapi ia adalah pengangan hidup yang membentuk jati diri rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Saudara dan saudari sekalian, keluhuran perlembagaan membawa maksud bahawa undang-undang tertinggi negara haruslah dihormati, dipatuhi dan dijadikan asas dalam segala tindakan kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Perlembagaan persekutuan ialah naskah suci yang melindungi hak rakyat, menetapkan kuasa kerajaan serta menjadi panduan dalam mentadbir negara dengan adil dan saksama. Jika perlembagaan dilanggar, maka lunturlah keadilan. Jika perlembagaan dipatuhi, maka suburlah keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat Malaysia, kita bukan sahaja perlu faham isi kandungannya, malah perlu berani mempertahankannya daripada sebarang bentuk pencaburan, sama ada daripada pihak luar maupun dalam kalangan rakyat sendiri. Tanpa keluhuran perlembagaan, negara akan menjadi seperti kapal tanpa kompas, hilang arah, hanyut dipadaikan kelola. Seterusnya, prinsip kedua yang ingin saya tekankan ialah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menggariskan bahawa undang-undang adalah berkuasa dan wajib dipatuhi oleh semua. Tiada kira pangkat, darjah maupun kedudukan. Tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang, sama ada rakyat biasa atau pemimpin negara sekalipun. Negara yang mendaulat undang-undang adalah negara yang melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan sosial dan menolakkan sebarang bentuk penindasan. Malangnya, kita sering melihat dalam media ada segelintir individu yang mempermainkan undang-undang demi kepentingan diri. Inilah yang akan merosakkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Undang-undang haruslah dikuatkuasakan secara adil, terus dan saksama. Kita hanya melalui prinsip ini, barulah akan lahir sebuah negara yang benar-benar makmur dan dihormati. Akhir sekali, prinsip yang terakhir ingin saya tekankan ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Bukanlah satu bentuk paksaan, tetapi lahir dari hati yang penuh kecintaan kepada tanah air. Kesetiaan ini merangkumi taat setia kepada raja berperlembagaan, mematuhi dasar negara, serta sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan Malaysia. Apalah etiknya yang kita hidup dalam negara merdeka, jika dalam jiwa kita masih ada semangat pecah belah dan tidak hormat kepada simbol-simbol kedaulatan negara? Kesetiaan bukanlah ditunjukkan hanya pada sambutan Hari Kebangsaan semata-mata, tetapi dalam tindakan seharian seperti menjaga keamanan, menolakkan hasutan dan menyebarkan semangat perpaduan. Ingatlah, kesetiaan rakyat adalah dinding pertahanan paling kukuh yang tidak dapat ditembusi oleh musuh luar maupun dalaman. Hadirin sekalian, kelima-lima prinsip rukun negara yang berkaitan, dan jika satu ditinggalkan, maka rosaklah keseimbangan negara ini. Dalam dunia yang penuh cabaran globalisasi, media sosial dan ideologi asing yang meresap, kita perlu kembali kepada asas negara, kembali kepada rukun
Kalau tidak kerana bulan, takkan bintang menggertip indah. Kalau rakyat tiada pengangan, hilang arah musnahlah merah. Marilah kita bersama-sama tanpa mengira bangsa, agama atau ideologi politik menjunjungi tinggal rukun negara, bukan sekadar di bibir, tetapi dalam setiap gerak langkah dan keputusan hidup kita. Dengan rukun negara sebagai pedoman, Malaysia akan kekal aman, bersatu dan terbilang di persada dunia. Sekian, terima kasih.